Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat lagi saya, Ustaz Muhammad Fadil. Pernah ajar awak dulu masa tahun 1. So tahun ni kita teruskan dalam tahun 2021 ni, Pendidikan Islam tahun 2, bidang akidah sifat Allah. Baik, kita mulakan. Sifat Allah, terdapat 20 sifat Allah yang wajib kita ketahui. Sekarang saya nak awak tengok gambar yang ada di sini. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka bernyanyi bersama ustazah. Nah, ini perkataan-perkataan yang mereka nyanyikan. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Sambungan dia apa? Tunggu, nanti kita akan tahu. Sebelum itu, mengapakah setiap Muslim perlu mengetahui sifat Allah? Kenapa kita orang Islam wajib mengetahui sifat-sifat Allah? Baik, kerana setiap orang yang beriman harus meyakini bahawa Allah Ta'ala wajib memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang layak bagi keagungannya. Maksudnya di sini, Allah mestilah mempunyai sifat kesempurnaan, sifat yang sempurna yang tidak ada pada manusia. Manusia penuh dengan sifat-sifat kekurangan. Contohnya, saya lupalah Ustaz. Saya tak bawa lah Ustaz. Contohnya macam itu. Kemudian yang kedua, mustahil Allah Ta'ala memiliki sifat kekurangan yang tidak layak bagi keagungannya. Jadi Allah wajib memiliki sifat kesempurnaan dan mustahil, impossible Allah memiliki sifat kekurangan. Contoh sifat kekurangan tadi, lupa, lapar, kemudian apa lagi, penat, nak tidur. Ya, Allah tidak pernah tidur kerana sifat Allah tidak sama langsung dengan manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain. Baik, yang ketiga, Allah berkuasa melakukan atau meninggalkan penciptaan segala sesuatu yang bersifat harus, iaitu seperti menciptakan, mematikan, menghidupkan, memberi rezeki, mengurniakan kebahagiaan, menimpakan musibah dan lain-lain lagi. Kesemua ini adalah sekian bentuk keyakinan yang paling dasar yang perlu wujud di dalam hati setiap orang Islam. Maksudnya setiap apa jua yang berlaku di dunia ini adalah berpunca daripada Allah, dan semua itu kita kena masukkan ataupun kita kena simpan di dalam hati kita dengan penuh keyakinan. Baik, kita tengok sifat-sifat Allah. Yang pertama, wujud, bermaksud ada. Ikut saya sebut, wujud, ada. Wujud, ada. Jadi Allah itu ada, Allah itu wujud. He is exist. Yang kedua, qidam, yang bermaksud sedia. Ikut saya sebut, qidam, sedia. Qidam, sedia. Yang ketiga, baqa, bermaksud kekal. Baqa, kekal. Ikut saya sebut, baqa, kekal. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis, berbeza dengan ciptaannya. Ikut saya sebut, mukhalafatuhu lil hawadis, berbeza dengan ciptaannya. Baik, sebelum saya terlupa, di sini ada 20 sifat Allah yang wajib kita ketahui. Sekarang di sini ada 4. Baik, kita teruskan. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendiri. Maksudnya,
segala apa yang Allah buat tidak perlukan pertolongan sesiapa pun. Contoh, kalau kita reflect kepada manusia, kita tengok kita cuba tengok diri awak sendiri. Awak duduk, awak perlukan kerusi, awak perlukan lantai, awak berdiri, awak perlukan kaki untuk berdiri. Awak nak melihat, awak perlukan mata, awak nak mendengar, awak perlukan telinga. Jadi Allah tidak perlukan semua itu, dan Allah berdiri dengan sendiri. Yang keenam, wahdaniyah. Wahdaniyah iaitu Allah itu Maha Esa, tunggal. Allah itu tunggal. Contoh, dalam sebuah keluarga ada ibu, ada ayah dan ada seorang anak tunggal. Seorang saja, tidak ada kakak, tidak ada adik, tidak ada abang. Jadi dia hanya seorang, tidak ada yang sebelum, tidak ada yang selepas dia. Jadi Allah begitu, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, tidak ada sebelumnya dan tidak ada selepasnya. Tidak diberanakkan dan tidak beranak. Baik, yang ke-7, kudrah. Kudrah iaitu berkuasa. Maksudnya berkuasa. Ya, Allah sangat berkuasa. Segala ketentuan yang berlaku di dunia ini adalah kuasa Allah. Apa saja yang berlaku, termasuklah COVID ini, kita kena berkurung ini adalah ketentuan Allah. Baik, yang ke-8, iradah. Iradah menentukan. Maksudnya Allah tentukan setiap sesuatu. Allah dah tentukan. Contoh, muka kita ni, kita lahir dengan muka yang comel kan, mesti senyum-senyum kan. Comelnya muka kita ni, mak ayah kita pun selalu cubit-cubit pipi kita kan. So itu adalah ketentuan Allah yang menjadikan wajah kita ini macam itu. Ada sikit mak ayah kita, ada sikit mak, ada sikit ayah. Mata ikut mak, hidung ikut ayah, dagu ni contoh ikut atuk kot. Jadi itu adalah ketentuan Allah. Baik, yang ke-9, ilmun iaitu maha mengetahui. Allah tahu setiap sesuatu. Allah tahu, walaupun dalam hati kita ni tak ada berbunyi, kita tengah sebut sambil tengok video ni, laparlah, tapi tak ada siapa dengar. Tetapi Allah maha tahu, dan Allah sangat dekat dengan kita. Baik, yang ke-10, hayah iaitu hidup. Hayah yang bermaksud hidup. Ya, Allah maha hidup. Allah tidak pernah mati, dan Allah sahajalah yang mematikan. Allah hidup dan tidak akan mati. Allah hidup dan tidak akan mati. Yang ke-11, sama iaitu maha mendengar. Maha mendengar, walaupun kita bercakap perlahan je, tapi Allah maha mendengar. Walaupun kita cuba tutup dalam vacuum sekalipun, Allah maha mendengar. Baik, yang seterusnya, basar iaitu maksudnya melihat. Allah maha melihat. Walaupun kita duduk di dalam dasar lautan yang dalam, tidak ada makhluk satu pun yang dekat dengan kita, tetapi Allah melihat. Allah nampak apa yang kita buat. Walaupun kita menyorok bawah katil, kita baca buku, ataupun kita curi-curi makan, Allah maha melihat dan mengetahui apa yang kita buat. Seterusnya, kalam yang bermaksud berkata-kata. Ya, Allah berkata-kata.
Di mana kalam Allah ni? Di mana kata-kata Allah ni? Kita boleh ambil Al-Quran, kita buka, di situlah Allah berkata-kata kepada manusia. Allah berpesan kepada manusia. Seterusnya, kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran. Keadaannya yang berkuasa. Yang bermaksud keadaan Allah itu sentiasa berkuasa. Tidak pernah Allah lemah. Allah tidak pernah berkeadaan lemah. Macam kita sekarang ni bertenaga, baru lepas sarapan, nak jogging boleh, nak senam aerobik pun boleh, tapi lama-lama tengah hari kita pun penat. Jadi Allah kaunuhu qadiran, keadaannya yang sentiasa berkuasa. Kaunuhu muridan. Kaunuhu muridan. Kaunuhu muridan, keadaannya yang berkehendak, menentukan. Keadaannya yang berkehendak, menentukan. Maksudnya di sini Allah sentiasa menentukan perkara-perkara yang akan berlaku, sama ada yang akan berlaku, yang sedang berlaku, ataupun yang sudah berlaku. Semuanya Allah tentu, Allah yang menentukan. Seterusnya, kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman, keadaannya yang mengetahui. Keadaan Allah yang sentiasa mengetahui. Kalau kita tengok keadaan diri kita, sebelum ni tak tahu pun ini kaunuhu aliman. Apa kaunuhu aliman ni? Tapi sekarang baru kita tahu. Allah keadaannya sedia dia mengetahui. Sebelum ke, selepas ke, akan datang ke, Allah sedia tahu. Contoh, katakan sekarang ini awak sedang melihat video ini, kemudian awak nak pergi ke tandas ataupun awak pergi ke dapur untuk makan. Allah tahu semua itu. Kemana awak nak pergi, ke apa yang awak nak buat, Allah sedia tahu. Baik, seterusnya, kaunuhu hayyan. Kaunuhu hayyan. Kaunuhu hayyan, keadaannya yang hidup. Keadaannya yang hidup. Keadaan Allah itu sentiasa hidup. Bila pada manusia ataupun makhluk yang lain, ada masanya hidup, ada masa mati. Kita tengok pada tumbuhan, contoh, kita tengok pada rumput ataupun pokok yang ditanam. Contoh pokok bunga ros, kan, sebelum dia ada, dia adalah sepohon pokok yang kecil. Kemudian dia hidup, lama-lama kita lupa nak bagi dia air baja, dia pun mati. Allah tidak. Allah telah hidup daripada awal hinggalah ke akhirnya, tidak ada awal, tidak ada akhir. Allah hidup, keadaannya yang hidup. Kaunuhu hayyan. Seterusnya, kaunuhu sami'an. Kaunuhu sami'an. Kaunuhu sami'an, keadaannya yang mendengar. Keadaan Allah yang sentiasa mendengar. Allah sentiasa mendengar. Tidak pernah Allah terlepas sesuatu pun daripada pendengaran Allah. Contoh, sekarang ini awak sedang melihat video saya dan awak mendengar apa yang saya perkatakan, dan dalam masa yang sama awak tidak dapat mendengar siaran TV ataupun video yang lain. Kalau awak dengar dua-dua, kepala pun serabut. Baik, kita teruskan. Kaunuhu basiran. Kaunuhu basiran. Kaunuhu basiran, keadaannya yang melihat. Keadaan Allah yang sentiasa melihat setiap perbuatan manusia, setiap yang berlaku di dunia. Tidak ada satu pun terlepas daripada pandangan Allah. Baik, yang terakhir, kaunuhu mutakalliman, keadaannya yang berkata-kata. Keadaan Allah yang sentiasa berkata-kata. Baik,
yang terakhir, mengapakah Allah perlu sifat-sifat ini? Kenapa Allah perlu sifat-sifat 20 tadi? Kerana yang pertama, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Yang kedua, sekiranya Tuhan tidak memiliki sifat kesempurnaan, maka ia tidak disembah, tidak layak disembah, bahkan tidak layak dipanggil Tuhan. Itulah tadi sifat-sifat yang sempurna. Sekiranya kekurangan salah satu daripada sifat tadi, maka tidak layaklah digelar Tuhan. Sebab itu tidak ada Tuhan lain melainkan Allah. La ilaha illallah. Baik, setakat itu saja untuk kali ini. Nanti awak teruskan dengan menjawab soalan yang akan saya sediakan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.